اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. السلام عليكم يا رسول الله، سلام عليك يا رفيع الشان والدرج، عطفة يا جيرة العالمين، يا أهيل الجود والكرم، يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج، عطفة يا جيرة العالمين، يا أهيل الجود والكرم، يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج، عطفة يا جيرة العالمين، يا أهيل الجود والكرم، kekasih kita Nabi Muhammad, dambaan kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad, ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad-daraj, عطفة يا جيرة العالمين، يا أهيل الجود والكرم، tauladan kita Nabi Muhammad, perindu kita Nabi Muhammad, junjungan kita Nabi Muhammad, panutan kita Nabi Muhammad, ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad-daraj, عطفة يا جيرة العالمين، يا أهيل الجود والكرم، صلوات سلام tetap padamu, Engkaulah sang Nabi, penyejuk hatiku, betapa hasrat ingin bertemu kami semua, selalu rindu, datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku, ya Rasulullah
رجيعة فتي جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم الله ربي kumohon doa agar diampun segala dosa, jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas juga sejahtera. Kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi kekal di syurga. Kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi kekal di syurga. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji hatta fatayaji رات العالمين يا أهيل الجود والكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Doa yang ke-30. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iaitu doa selepas membaca suratul Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anis wahsyati fi qabri. Ya Allah, ya Tuhanku, anis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mesrakan wahsyati, keliaran hatiku, fi qabri, di dalam kuburku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala melalui lidah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menghendakkan kita hidup di atas muka dunia, tetapi hati kita mesti berada di alam akhirat sana. Ini satu ketentuan yang Tuhan perintahkan kepada kita melalui banyak ayat-ayat dalam Al-Quran, dan juga melalui satu surah yang Allah datangkan, iaitu suratul Mulk. Suratul Mulk ialah surah yang disebut dengan surah Al-Munjiyah, surah yang akan menyelamatkan seseorang yang membacanya setiap malam daripada azab kubur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hikmah daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh kita baca surah ni, sebab Nabi nak memperingatkan kita terhadap kesudahan daripada kehidupan kita di atas muka dunia, iaitu mati. Ala Sayyidina Muhammad. Mati ni kita kena ingat sehari semalam 24 kali. Mana-mana orang yang ingat mati sehari semalam 24 kali, dia pasti akan selamat. Dengan maknanya mati itu mesti di hati. Waktu kami mengaji dulu, guru kami sebut orang-orang sufi ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, langkah-langkah mereka itu semuanya Allah. Lepas berjalan tu Allah, Allah, Allah. Langkah-langkah lepas berjalan tu semua Allah. Sebab mereka hendak akhir daripada yang mereka ucap atas muka dunia ialah Allah. Maka orang yang hidup atas muka dunia ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hatinya ialah Allah, ataupun hatinya ialah akhirat, maka selamatlah dia pada saat dia akan meninggalkan dunia ni. Sebab di sana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, al-mar'u mata ala ma 'asha alaihi wa yuhsyaru ala ma mata alaihi. Seseorang itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, akan mati seperti mana dia hidup, dan dia akan dibangkitkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seperti mana dia dimatikan. Maknanya orang baik akan mati baik, orang jahat akan mati jahat, orang yang buruk akan mati buruk. Maka perhatikanlah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, terhadap macam mana kita hidup di atas muka dunia ni. InsyaAllah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang yang hidup di atas muka dunia ni, dia prihatin terhadap perintah Allah dan dia prihatin terhadap larangan Allah. InsyaAllah dia akan menutup hidupnya dengan husnul khatimah. Tetapi kalau hidup atas muka dunia ni tak peduli Tuhan, akhirnya ketika dia akan mati esok, dia akan dilupakan oleh Tuhan.
Berpandukan pula kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kita sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kama tanamu kadzalika tamus, kama tastayqiz kadzalika tub'ats. Seperti mana kamu tidur, begitu kamu akan mati. Dan seperti mana kamu bangun daripada tidur, begitulah kamu akan bangkit daripada kubur. Jadi kalau kita nak tidur malam, kita buat persiapan. Sebelum tidur, terlebih dulu kita baca suratul Mulk. Dan sebelum tidur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terlebih dulu kita baca surah-surah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita sebelum tidur kita baca doa sebelum tidur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa doa sebelum tidur? Bismikallahi amutu wa ahya. Dengan nama Allah aku mati dan aku hidup. Bismikallahi amutu wa ahya. Pasal apa baca amutu dulu? Sebab tidur ialah adik kepada mati. Nabi sebut dalam hadisnya, an-naumu akhul maut. Tidur itu ialah saudara mati. Mana dia adik pada mati. Berarti orang yang tidur, dia seumpama orang yang dah mati. Maka dengan nama Allah aku mati dan aku hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau sebelum tidur seseorang itu ingat kepada Allah, insya-Allah sebelum mati esok dia akan ingat pada Allah. Tapi kalau nak tidur tak peduli Tuhan, nak tidur ngantuk tak apalah, hilang. Esok nak mati esok dia akan tak ingat pada Tuhan. Tak teringat pun nak mai di hati dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia nak mengucap 2 kalimah syahadah. Waktu tu dia sibuk dengan apa? Dia sibuk dengan apa yang dia kasih sesaat dia hidup di dunia. Kalau dia ada kereta yang elok, hak itulah yang hak mai ketika nak mati. Dia suka kereta dia, Lamborghini ke apa ke, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun rumahnya seumpama mahligai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak itulah yang mai ketika mana nak mati esok. Ataupun ketika mana nak mati itu, dia mai duit dia yang dia simpan berjuta-juta, berbilion-bilion dalam bank, hak tu yang akan mai ketika nak mati. Apa sahaja yang dia sayang dalam hidup semua mai. Sebab itu haram kita mencintai dunia, sebab dia bagi mudarat yang sangat berat kepada kita ketika kita nak mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang yang mati dalam keadaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang mati dalam keadaan dia ingat kepada dunia, ketika dia ingat dunia, ketika tu Allah cabut, malaikat cabut nyawa dia, matilah dia dalam keadaan su'ul khatimah, mati buruk. Sebab semua dia kira pada akhir. Maka sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajak kita berdoa, Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqaka. Wahai Tuhan, jadikan hidup kami yang paling baik hari kami bertemu dengan Engkau. Baik. Maksudnya dalam satu hadis yang lain juga, Allahumma ja'al khairu a'malina khawatimah. Itu Nabi kita ajak, Allahumma ja'al khairu a'malina khawatimah. Wahai Tuhan, jadikan amalan kami yang paling baik ketika akhirnya.
Maksudnya penilaian Allah Subhanahu wa taala terhadap kehidupan kita pada akhir. Maka orang yang mengakhirkan kehidupannya dipersaksikan oleh Allah dan Rasul atas kebaikan dia, maka mati dia disebut dengan mati syahid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya ketika nak mati, dia ingat kat Tuhan, dia duduk dalam keadaan yang terbaik, dapat mengungkapkan kalimah syahadah dan sebagainya. Berarti orang tu mati baik. Kalau dalam hidup ni baik, tapi akhirat tak baik, kira tak baik. Kalau hidup ni, orang ni dalam hidupnya masalah Sayyidina Muhammad tak baik, akhirnya baik, kira baik. Ini semua rahmat Allah dan ihsan Allah. Lepas tu kita kena bimbang akhir hayat kita. Kita nak akhir macam mana? Kita kena takut, kena bimbang, tak tahu lagi. Maka syahadah ni, pengakuan Tuhan ni pada akhir, macam orang mengaji juga. Orang mengaji, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 6, last baru bagi syahadah, baru bagi sijil. Masuk universiti, last baru bagi sijil. Tengah-tengah tu orang tak bagi. Kalau tengah-tengah tu bagi sijil, pelik lah sikit. Sijil bagi di akhir. Syahadah tu mana apa? Sijil, persijilan. Allah nak mengaku, Allah nak terima kita sebagai hamba dia di akhir hayat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu kena bimbang terhadap apa situasi kita di akhir kehidupan kita. Hak tu dah kena main kepala otak. Hak itulah yang menyebabkan saya dan haraplah istiqamah Tuhan tak bagi lemah. Sembahyang sunat hifzil iman dan awabin selepas sembahyang sunat maghrib. Ni semua kena sembahyang ni kalau takut iman tercabut ketika nak mati. Na'udzubillah min zalik. Bila kita sembahyang sunat hifzul iman, mana kita minta Allah jaga iman kita. Dan sembahyang sunat hifzul iman tu berserta dengan sunat awabin pula. Sunat awabin dia menjaga, sunat awabin adalah sembahyang sunat taubat benarnya. Tapi taubat level orang-orang arifin. Walaupun kita ni tak arifin, tapi kita buat sunat level lepas. Allahumma salli ala sayyidina. Mudah-mudahan masalah sayyidina Muhammad kita kenal Tuhan dalam hidup kita dan kita kenal Tuhan pada akhir kehidupan kita. Tu dia panggil sunat hifzil iman dan awabin. Waktu kami mengaji dulu, takut sangat. Sebab tu bila sebut su'ul khatimah, hujung kena sebut wal a'yadu billah. Ataupun na'udzu billahi min zalik. Pasal kita takut. Dia bukan kira orang. Pernah dengar namanya Barsisa. Barsisa ni Tok Guru besar Masalah Sayyidina Muhammad, Tok Guru besar. Dia mengajak karamahnya, dia mengajak tengah padang pasir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak murid dia pergi mengaji kat dia tengah padang pasir, terbang. Bukan naik kapal terbang, terbang anak murid. Faham tak? Faham kata anak murid pun ada karamah, bayangkan guru depa Barsisa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila dia mengajak tengah padang pasir tu redup, ya masya-Allah. Tapi tahu tak dia mati? Dia mati su'ul khatimah. Tu guru besar pun mati macam tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu tak kira. Di antara lain orang yang mati su'ul khatimah sedangkan dia ilmu banyak ialah Bal'am ibni Ba'ura. Bal'am pun mati sama juga. Bal'am ni dia ialah ulama Bani Israel. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Doa dia mustajab.
Cuma Bani Israel ni mereka tak puas hati dengan Nabi Allah Musa. Mereka nak pelingkup, mereka nak bagi jahanam, mereka nak bagi rosak jamaah Nabi Allah Musa. Akhirnya mereka pergi jumpa dengan Balaam. Balaam tolong doa Ustaz, bagi hancur Nabi Allah Musa. Tak boleh hampa ni. Nabi Allah Musa tu kena terima Rasul. Tapi tu dia hancur sebab angkara isteri dia. Lepas tak boleh masuk ke belah dia, lepas pergi ke belah bini dia. Lepas bawa dengan hadiah-hadiah yang besar, yang hebat-hebat, berpeti-peti mah, metak dia dapat. Tolong saya doa, minta Tuan Balaam, Tok Guru Balaam tolong doa bagi hancur Nabi Allah Musa. Perempuan ni, orang perempuan tengok mah ni, kalau perempuan tu tak kira ni. Tengok mah peti-peti ni bukan dia sikit-sikit, juta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya subhanallah, oleh kerana dia nak mah tu, peti-peti tu, dia pun pergi jumpa dengan suami dia. Dia goda suami dia, masalah saya sampai suami dia nak kat dia. Lepas tu dia kata, doa kat bangun, doa dekat Nabi Allah Musa, doa kehancuran Nabi Allah Musa. Waktu tu bila dia nak tu, dia kata, ya Allah, hancur Nabi Allah Musa. Kena sikit Allah makbul. Akhir Nabi Allah Musa jadi apa? 40 tahun cari jalan keluar, di padang teh tak jumpa jalan keluar. Nabi Allah Musa sesat di padang teh, di tengah padang pasir. Tak tahu mana utara, selatan, timur dan barat, dengan sebab doa dia tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah sesaat Nabi Allah Musa. Waktu sesat tu, waktu itulah makan makanan daripada syurga yang disebut dengan al-manna wa salwa. Sesat tu bukan 2-3 hari, 40 tahun tak jalan keluar duduk tengah padang pasir. 40 tahun tu makan daripada syurga. Oleh kerana dia doa kepada sesat Nabi Allah Musa di tengah padang teh, akhirnya Allah musnahkan dia. Ketika nak mati tak boleh mengucap 2 kalimah syahadah. A'udzubillahi min zalik. Jangan duk lawan para alim ulama. Jangan lawan tutup guru. Allahumma salli ala sayyidina, takut jadi macam tu. Taib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang yang baca setiap nak tidur malam, doa, Allahumma anis wahsyati fi qabri. Ni doa lepas kita baca suratul Mulk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita baca suratul Mulk, baca Allahumma anis wahsyati fi qabri, baca dalam bentuk macam ni. Maknanya walaupun ramai, tapi baca Allahumma anis wahsyati fi qabri, Allahumma anis wahsyati fi qabri. Kubur ni dia tempat yang asing. Kita tak tahu kubur tu macam mana. Tutup lampu ni, kubur ni tutup. Allah, kecil di belakang. Kita tak tahu kubur tu macam mana. Tapi passion kubur ni, passion dia, bila kita masuk dalam kubur, siapa saja akan dihimpit oleh kubur. Hatta seseorang tu baby sekalipun kena juga dihimpit oleh kubur. Kecuali orang yang baca suratul Mulk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, insya-Allah dia tak akan dihimpit oleh kubur. Tu passion kubur. Siapa-siapa turun dalam dia akan dihimpit lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan orang yang tak dihimpit oleh kubur juga, iaitu seorang yang bernama Fatimah binti Asad. Siapa dia Fatimah binti Asad ni? Fatimah binti Asad ialah
mak kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mak pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa menyebabkan dia tak dihimpit oleh kubur? Kuncang Ustaz tu, kat depan Ustaz ni. Kalau nak menyentuh, dua abang jangan duduk depan-depan. Tu. Kalau nak mengantuk, main duduk sebelah. Fatimah binti Asad, Allahumma salli ala Sayyidina, ialah mak Sayyidina Ali. Yang menyebabkan dia tak dihimpit oleh kubur ketika mana kuburnya telah dikorek, Nabi turun dalam kubur, Nabi tidur dalam kubur. Nabi tidur dalam liang lahat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa Nabi turun dalam kubur? Sebabnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Fatimah binti Asad ni ialah isteri kepada Abu Talib. Ketika mana Nabi kehilangan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tok wan dia Abu Abdul Muttalib, Nabi dibela oleh Abu Talib. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Fatimah binti Asad itu lah seperti ibu Nabi sendiri. Bila Nabi turun dalam kubur, bekas Nabi dalam kubur tu, Nabi tidur Asad, baru Nabi naik. Untuk supaya Fatimah binti Asad tidak dihimpit oleh kubur. Allahumma salli ala Sayyidina. Jadi kalau kita nak selamat dalam kubur, bacalah setiap malam suratul Mulk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Zaman Imam Sayyuti rahimahullahu ta'ala pernah berlaku, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pernah berlaku, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang korek kubur. Waktu orang korek kubur tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebab ada satu kematian, tiba-tiba Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kubur sebelah runtuh. Bila kubur sebelah runtuh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, rupa-rupanya ada orang dalam kubur tengah duk baca Quran, baca suratul Mulk dalam kubur. Bila kubur dia runtuh, dia terkejut. Bila terkejut, dia beralih, kiamat dah kah? Soalan dia, kiamat dah kah? Kawan ni terkejut bro. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi waktu tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kawan ni kata, tak lagi. Kata dia, tutup balik. Dia pun tutup balik. Siapa dia? Dilihat oleh orang tu, dicerita oleh Al-Imam As-Sayyuti rahimahullahu ta'ala, dalam kubur membaca Quran tulisan emas, baca suratul Mulk. Sebab hidupnya dia ialah orang yang istiqamah baca suratul Mulk setiap nak tidur malam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini kelebihan nak tidur malam baca suratul Mulk. Kubur ni siapa-siapa masuk takut. Macam mana kita takut atas muka dunia ni dengan kubur, sebenar tu perasaan sebenar bila masuk kubur esok. Sebab itu kita ni kalau nak jadi orang baik, kena rajin pergi kubur. Ta'ala Sayyidina Muhammad. Satu malam dengan izin Allah, ni kira cerita 10 tahun dulu, saya pergi kubur. Siapa duk bu mana Zakaria mana? Duk bau lagi lah, basuh lah. Sallallahu alaihi wasallam. Satu malam dengan izin Allah, saya terpi, tahu tak terpi, bukan nak pi tapi terpi kubur Bukit Pak Kiau. Kubur Bukit Pak Kiau ni dia dalam kebun kelapa sawit. Bila sampai di kubur Bukit Pak Kiau tu, dalam pukul 12 lah, Sallallahu Alaihi Wasallam.
buka pintu pagar tu, dia main bau. Bau apa tu? Bau masalah Sayyidina Muhammad. Pokok hak di kubur tu, pokok apa? Kemboja, cempaka. Mana betul eh? Hak tu yang putih, daun putih. Bau. Bau tu pun dah gerun dah. Berasa nak langkah pergi ke tengah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi berasa tak berani lah. Depan kubur tu, hak depan. Waktu tu tak ada handset lagi. Jadi yang ada torchlight. Pegang kubur ni, ya Allah Tuhanku. Kalaulah aku dalam kubur ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalaulah kena siksa, macam mana aku rasa? Isteri kita tahu, mak kita tahu, ayah kita tahu, anak kita tahu, seorang-seorang kita ya. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan rasa berhari-hari lepas balik. Allahumma salli ala. Sebab pasal apa yang saya pi tu? Sebab teringat guru di Mesir, Syekh Basyuni. Waktu mana saya sebut ataupun tanya dia, kami tanya dia, Maulana Syekh, kami nak tanya macam mana kami nak jadi baik. Dia kata ziarah kubur. Siapa-siapa nak jadi baik, jadi ziarah kubur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lebih-lebih lagi kubur ni dia, kita akan rasa liak dalam tempoh 7 minggu, dalam tempoh seminggu kita turun kubur. 7 hari ataupun seminggu lepas turun kubur. Ni saya jumpa dalam kitab, dalam syarah kitab Wasayar Rasul. Hadis-hadis yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wasiat pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan syarah kitab tu dia sebut, dalam tempoh 7 hari jangan tinggal kubur orang yang mati. Sebab itu orang dulu-dulu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebab tu orang dulu-dulu 7 hari tu lepas tak tinggal kubur, baca Quran atas kubur. Jadi orang yang mempertikaikan, dia pertikai lah, tak apalah. Esok mati, esok dia jumpa lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu orang Melayu kita dalam tempoh 7 hari tu, sallallahu Sayyidina Muhammad, kita buat malam pertama, malam kedua, malam tiga, kita himpun orang main rumah kita tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, diganti pula hak busuk tu main wangi pula, sallallahu Sayyidina Muhammad. Dalam tempoh 7 minggu tu, dalam tempoh seminggu tu, sallallahu Sayyidina Muhammad buat tahlil. Satu Malaysia orang buat tahlil, sallallahu Sayyidina Muhammad buat tahlil, majlis tahlil. Apa nama, apa majlis tahlil ni? Satu majlis kita berzikrullah, kita baca ayat Quran, kita baca selawat, kita berdoa kepada orang yang mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi untuk apa? Untuk dia rasa tak wahsyah tu. Wahsyah ni macam ni lah. Macam mana perasaan kalau tengok hantu? Kalau tengok hantu, lari tak? Lari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam dulu waktu mula-mula, bismillahirrahmanirrahim, dibuka Highway Plus. Waktu dibuka Highway Plus tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada satu orang mati, kereta dia tengah highway. Waktu tu kereta tak berapa banyak, baru mula buka. Tu yang tang hat terowong. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kereta mati tengah malam, turun kereta, sallallahu Sayyidina Muhammad, nak buat apa tak tahu, tiba-tiba dia berasa macam dia duduk di celah kangkang apa. Tengok tu besar macam ni.
Nak lari ke mana agak-agak? Masuk kereta. Jadi kalau tengok benda macam tu, kita lari tu terpanggil wahsyah, tak mahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu dalam kubur esok, kalau seorang tu mati, dia bawa amal soleh itulah yang menenangkan dia. Amal soleh tu Tuhan tukar bagi jadi makhluk yang cantik. Yang dia takut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, takut tu hilang dengan Allah tukar amal soleh jadi makhluk yang cantik. Duk tengok tu, hak takut tu hilang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Allahumma anis wahsyati fi qabri. Wahai Tuhan, tolong mesrakan wahsyah, ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran. Apa hal tak mau dalam kubur tu? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tu kita harap kita mati esok. Kita berteman dengan suratul mulk Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang pasti Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang yang baca suratul mulk pada ketika nak mati esok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan asbab-asbab itu, insya-Allah. Dan Tuhan buatlah asbab-asbab yang menyebabkan kita tak takut tu. Orang dulu-dulu lepas pesan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang dulu lepas pesan. Lepas pesan macam ni. Kalau lepas mati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tolong jangan kebumikan di tepi kubur orang yang tak sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin kita tak tahu kan. Kita tak tahu, mungkin kita tak boleh buat pilihan kot. Tapi kalau Allah nak kita baca doa ni, jadi Allah selamatkan kita daripada berjiran dengan orang yang tak sembahyang. Orang tak sembahyang ni, masalah Sayyidina Muhammad, masuk kubur memang tak selamat lah. Jadi kalau nak tengok orang masuk kubur tak selamat, tengoklah orang yang tak mendirikan solat. Orang tak sembahyang ni, dia akan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dipatuk oleh ular namanya Syuja'ul Aqra. Ular Syuja'ul Aqra ni ular botak. Dulu-dulu ni jarang ada orang botak, lah ni ramai ada orang botak. Terutama kalau pasukan dia menang. Siapa botak ni? Nazak. Mana boleh nazak botak? Nazak ni benda yang sunat, kita wajib atas diri kita. Botak tu bukan dia benda sunat. Contoh kita kata, sembahyang sunat duha. Sunat duha ni sunat. Kita nazak. Kalau aku dapat hak ni, aku nak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak sembahyang sunat duha. Sunat duha tak sunat jadi wajib. Aku kalau dapat hak ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku nak buat kunuri. Kunuri bukan wajib, tapi oleh kerana dia sebut jadi wajib. Kalau dalam hati tak nama nazak lagi, keluar di mulut tu baru nama nazak. Maknanya kita wajibkan diri kita nak buat benda baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Syuja'ul Aqra ni ular botak. Atas dia ni ada biji hitam. Atas kepala mata dia ni ada biji hitam. Nah, abang kata dia ular yang sangat berbisa. Allahumma salli ala. Orang ni kalau patuk ular di dunia pun habis. Tapi masalah dia patuk dengan ular tu tak mati. Dia khiyau. A'udzubillah min zalik. Allahumma salli ala sayyidina. Dia akan cari. Dulu ada zaman salafus salih. Orang korek kubur, satu orang mati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak turun kubur, tengok ular penuh dalam kubur. Akhirnya apa kata? Korek kubur lain, tak nak macam mana ni? Korek kubur lain. Habis selesai daripada korek kubur, tengok penuh ular pula. Sampai berapa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kubur lepas korek,
tetap penuh dengan ular. Akhir lepas kata, memang Tuhan tak dah dia ni hidup dengan ular dalam kubur. Bayangkan. Waktu saya budak-budak dulu, ada satu cerita masyhur, dia sebab ke seluruh Nusantara, cerita main depan Indonesia. Ketika mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu orang mati, perempuan. Ketika dia mati tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika mana orang nak sembahyang jenazah tu, orang letak mayat tu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Orang letak mayat depan, bukan khandar, mayat sebiji. Tengah-tengah lepas sembahyang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tengah-tengah lepas sembahyang, tiba-tiba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepas tengok mayat bergerak. Jadi macam mana? Tak mati lagi ke? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhir pakat berhenti sembahyang, nak sembahyang apa orang hidup. Lepas buka ikatan, buka ikatan, tengok ulang. Main mana ulang tu? Pernah berlaku tersebar sampai ke Malaysia kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, tu jenis tu. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau kawan tak sembahyang, duduk dalam kubur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Teruk. Kena pukul dengan malaikat tu, gerak tu, tidur juga. Humairah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nak tidur? Pergi duduk belakang. Tu abang banyak kali ya. Dosa kamu duduk, Ustaz tu kata banyak kali mengantuk, pergi duduk belakang kalau masa mengantuk. Dia ganggu orang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maknanya inilah, kalau orang kena siksa tu, dia menjerit, dia meraung, agak-agak tenang dalam kubur kita. Tak boleh tidur malam. Kalau tidur orang duk sembang pun tak boleh tidur. Ni orang duk meraung, kena siksa sebelah. Jadi baca doa ni, baca suratul Mulk dan baca doa ni. Moga-moga Allah pelihara kita, Allah selamat kita daripada asbab-asbab yang menyebabkan kita tak tenang dalam kubur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anis wahsyati fi qabri. Pendek ya. Wahai Tuhan, tenteramkan aku daripada wahsyah, keliaran hatiku. Lihat dia nu kalau boleh nak lari balik dunia, tapi taklah. Masuk kubur, kita tak tahu alam kubur tu macam mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak tahu alam kubur tu macam mana. Satu masa Tok Guru kami cerita dulu, zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, bila turun orang dalam kubur ni, Sayyidina Umar ni dia tak balik lagi, orang makan balik lah. Malaikat Munkar dengan Nakir ni turun, lepas selesai dikebumikan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selepas orang dah mula balik, dia akan sampai. Pasien dia siapa sahaja, bila orang dah mula balik, jadi sampailah malaikat Munkar dengan Nakir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan orang dalam kubur ni, dia dengar derap orang berjalan sallallahu alaihi wasallam Muhammad atas kubur. Dia dengar sereh kasut orang malam balik. Dia kata mai lah tak pergi. Mai. Kalau orang ni jahat, mai jangan. Mai dengan macam kuruh perang. Tu passion malaikat tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad.
Tuhan buat rupa-rupa makhluk dia ni, ada yang kita tengok suka, ada yang tengok takut. Malaikat ni Tuhan memang buat rupa dia menakutkan. Dan kita tak ada pengalaman lagi sebab kita tak masuk kubur lagi. Begitu juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang nak mati. Ada orang yang Tuhan tunjuk rupa malaikat Israel tu macam mana. Ada yang Tuhan tak tunjuk tapi dicabut nyawa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tidak ada jenis mati yang, dan tidak ada jenis sakit yang paling sakit melainkan sakit nak mati. Berkata Al-Imam As-Sayuti rahimahullahu ta'ala, kalau nak rasa macam mana sakit nak mati, tengok macam mana orang sembelih lembu, orang siap kulit dia, macam itulah rasa sakit nak mati. Ataupun kata dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seperti orang yang ditetak dengan 1000 bilah pedang. Tapi kita kata, ustaz nak mati nampak tak kelupuk pun sakit macam mana? Tak kelupuk pun. Cerita dia tak mampulah nak kelupuk apa. Faham? Mana tenaga dah habis, kekuatan dah tak ada, serah aja. Tu ketika mana seorang tu nak mati. Maka sebab tu orang yang nak mati ni, masalah Sayyidina Muhammad, kena tolong dia. Kena baca surah-surah yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang dia boleh bergantung dan berpaut. Seperti mana orang yang nak mati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seperti mana orang tenggelam, dia nak capai, apa boleh capai? Ketika tu bacalah surah Yasin. Sebab Nabi kata, iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan surah Yasin kepada orang mati di kalangan kamu. Mana-mana orang yang mati, ketika mana sedang dibacakan kepada dia surah Yasin, dia mati husnul khatimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moga-moga hak tu jadi habuan kita esok, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini Allah, dengan rahmat Allah, saya tengok banyak dalam masjid yang orang lepas isyak orang baca suratul mulk. Lepas putus state, lepas 5 minit, lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepas akan edak lepas baca. Yang tunggu ni kebanyakan orang tua-tua. Tak mula-mula ni merasa tak mati kot, merasa tak mau mati lagi. Akhirnya tak payah baca. Sedangkan mati ni bukan kira orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala Allahumma anis wahsyati fi qabri. Ya Allah Tuhanku, mesrakan aku bila mana aku dalam kubur aku esok, insya-Allah. Jadi insya-Allah baca surah Suratul Mulk ni dia tak protokol sangat. Bukan mesti kita perlu duduk elok-elok. Kadang-kadang sambil kita salin baju dan lepas sembahyang Isyak tu, nak balik rumah, bagi orang telah biasa, dia boleh baca dah di mulut dia sambil-sambil ya. Salam Sayyidina Muhammad. Tapi yang penting setiap malam kita baca insya-Allah untuk kita selamat dalam kubur esok. Kubur ni pasti, mati tu pasti, semua orang akan mati. Salam Sayyidina Muhammad. Dibuat persediaan sebelum kita mati. Sebab kalau kita selamat di alam kubur, maka alam yang bakal kita tempuh ataupun perhentian-perhentian kita yang kita bakal tempuh, insya-Allah semua selamat semua, insya-Allah. Tapi kalau alam kubur tu dah mula masalah, lepas tu akan masalah sampailah kita bangkit daripada kubur esok. Jadi kalau kita masalah Sayyidina Muhammad, kalau kita jaga diri kita ketika nak mati dalam kubur tu, sebab Nabi sebut al-qabru awalu manzilin min manazil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisar wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kubur ialah satu perhentian dari kubur, ialah perhentian pertama daripada perhentian-perhentian akhirat.
Siapa yang selamat di alam kubur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka alam yang bakal ia tempuh akan semakin mudah. Tapi siapa-siapa yang tak selamat di alam kubur, fama ba'dahu asyad, maka perhentian yang dia akan tempuh semua semakin payah, semakin payah, semakin payah. Jadi sebab itu saya teringat guru kami dulu dia sebut, dia tanya, apa matlamat hidup? Tak tahu bagi jawapan. Keredaan Allah lah, dia kata mati. Matlamat hidup ialah mati. Habis lah jawapan tu, jawapan yang pukai sekali. Matlamat hidup mati. Banyak orang yang tak faham matlamat hidup. Matlamat hidup nak pergi mana? Nak pergi mati. Maka sebab itu buatlah persediaan yang baik sebelum kita mati, insya-Allah. Moga-moga insya-Allah Allah pilih kita semua untuk kita mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya menjazahkan amalan ini untuk sama-sama kita amalkan. Amin insya-Allah. Penaja kita pada pagi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penaja kita pada pagi ini ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, Masyidah Muhammad Kuala Kedah, keluarga Nur Aini Nursiah, Syarifah Rahmah dan keluarga, Kuantan, Fauzilah keluarga Kulim, Ibrahim dan keluarga Shah Alam, hamba Allah keluarga Pasir Mas, hamba Allah yang telah kembali ke rahmatullah Banting Selangor, Mazni Abdullah dan keluarga Singapura, Puan Zainab Daud dan keluarga Selangor, Syasidah Husin keluarga Taiping, Salmah Haji Arwah Haji Ghazali keluarga Kelantan, Muhammad Tajuddin Ahmad Rosita Taman Soga Batu Pahat, Nur Aini dan Zuhairi keluarga Pasir Mas, Nazaha Yusof Ampang KL, Amirah dan keluarga Ipoh Perak, hamba Allah dan seluruh ahli keluarga Pandemar Indah, Nur Hasina Shah Alam, Nur Wahidah keluarga Kampung Cegak Pendang, Nailah Rejab keluarga BBST Sepang, arwah Atuk Abdul Rahman Gelempang Shah Alam, Ahmad SPPK Segambut, Muhammad Nazri dan keluarga Johor Bahru, Muhammad Arsyad Zakaria keluarga Bandar Teknologi Kajang, Nik Hafizi dan Umi Kalsum Puchong, Zam Awari dan keluarga Pancing Selatan, Nora Silah dan suami anak-anak Felda Palung 4 Gemas Negeri 9, Aizat bin Haji Azri keluarga Kampung Expo Kemunting Perak, Haji Azri bin Abdullah dan Hajah Nur Ain keluarga Kemunting Perak, Kak Ju keluarga Parit Buntang, hamba Allah keluarga Zurina binti Kasim bapa ibu Ipoh Perak, Hajah Syaridah dan keluarga Ampang Selangor, Muhammad Nizam Mansur keluarga Bandar Tun Husin On Ceras Selangor, Muhammad Rodi Roslan dan Siti Nabila Fakirah Kampung Tanjung, Rohaya dan keluarga Kampung Kuala Nerus Negeri Terengganu, Mak Suati suami dan keluarga Sarjana Utama Sungai Buloh, Norahani dan keluarga Pendang Kedah, Hashim Jeffrey keluarga Selangor, arwah Bonda Ramlah Injah, Roslan Nasir dan keluarga Shah Alam, Aminah Syed Ahmad Al-Haddad keluarga Melaka, 7 beradik Perak, arwah Salmah Said dan keluarga Taman Setiawangsa KL, Nur Hasmida Arifin Kuantan Pahang, Yusuf Gombak keluarga Seri Gombak, hamba Allah Desa Bayan Bayan Lepas, Hasbul Hadi dan keluarga Kuantan Pahang, Narita Abdul Latif, Muhammad Yahya Ismail, Muhammad Zarif Tasik Gelugok Pulau Pinang, Nazura Abdul Latif keluarga Bandar Tasik Mutiara Pulau Pinang, Siti keluarga Desa Pandan, Ishaq bin Sarwan Taman Pelangi Rawang, Sallallahu Sayyidina Muhammad, hamba Allah Bangi Kedah, Muhammad Syahir keluarga Kuala Kangsa,
Muhammad Hizir Ishaq sekeluarga Batawus, Zulaika sekeluarga, Umi Kartini sekeluarga Kelantan, Siti Danau Kota Kuala Lumpur, Intan Gombak KL, hamba Allah Sungai Tangkas Kajang, Kak Rodas keluarga Jalan Datuk Kumbak, Fatimah sekeluarga Ceras, MR Lenggen Negeri Sembilan, Hajah Zubaidah, Haji Yaakob, Mazlina Azmi dan Azizul Rashid Kulim, Fauziah Jitra, hamba Allah sekeluarga Bertam, Arwah Abdul Rahman Haji Abdul Kasimas Kelantan, Rozita Masri Taman Kempas Utama JB, Zahra Anifah sekeluarga Muar Johor, Marina Muhammad Nur Taman Permata KL, hamba Allah dan keluarga Port Kelang, Norsiah dan Muhammad Sabri Teluk Ayat Tawak Seberang Perai, Ishaq Abdullah dan Sa'idah Husin sekeluarga Batu Pahat, Arwah Noliah Bujang dan Auzir Muhammad Yaakob Pinggir TTDI KL, Amir Hamzah Haji Osman Salah Sena Muhammad, Pasung Dringi bin Pandan Ring, Hawaria binti Pasung Ring, hamba Allah dari Kemaman, Zunaidah Yahya sekeluarga Bangi, Siti Haslina binti Rebin Pontian Johor, Nur Aisyah Ali sekeluarga Sungai Petani, Wan Azhar sekeluarga Bandar Puteri Jaya Hill Park Sungai Petani, Amran Niza Haziq Farah Amni dan juga keluarga, dan Iris Kampung Pusu 40 Lubuk Jong Simeh Kelantan, Wan Wanzul Haji Wanzul sekeluarga dan arwah-arwah Bangi, Muhammad Hanifah dan keluarga Bagan Ajam, Arwah Abu Bakar dan arwah Aisyah Bagan Ajam Batawus, Mazni dan keluarga Melaka, Roslan dan seluruh keluarga Taman Jasa Utama Selayang, Ahmad Farhan dan isteri Intan Safinas Bandar Puteri Jaya Sungai Petani, Nur Zalin binti Muhammad Shu'aib dan keluarga Setia Alam, Mastura Abdul Latif Johor Bahru, hamba Allah Tanah Merah Jitra, semua zuriat keturunan Sulaiman Yusuf dan Aumah binti Markar yang hidup ataupun telah mati, hamba Allah sekeluarga Woodslands Singapura, Rahmah Zaliza dan keluarga Tasik Kelungkuk Pulau Pinang, Siti Fatimah Omar suami dan keluarga Taman Mahiran Jitra, Nur Aini Putra Bertam, Ustazah Masyitah sekeluarga Pokok Senar, Suhana Bahari Bagan Jermal Penang, Isa Syari dan isteri Tunjang Jitra, Haji Wan Syakiza dan keluarga Kajang Salah Sena Muhammad, Abdul Ashraf keluarga Taman Cahaya Ampang, Nur Saidah Saiful dan keluarga Mantin Negeri Sembilan, Saiful Azrin dan Liza Yusuf Seri Manjung, Nurul Akmal dan keluarga Setapak Jaya KL, arwah Haji Husin, Hajah Sakidiah, Hajah Sa'diah dan keluarga Kampung Gelam Melaka, Allahyarham Muhammad Zaman, Izani, Ismail, Zaliha, Siti Hawa, Siti Fatimah, Siti Hajar, Siti Hazza, Muhammad Iman Kelang Selangor, Mazia binti Jantan Duyung Melaka, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Hasbul Hadi bin Hamzah dan Syarifah Nur Farihah keluarga Kuantan Pahang, Haslina Muhammad Nur dan keluarga Sungai Petani, Muhammad Nur Meru Kelang, Muhammad Muzaffar bin Muhammad Daniel Zamri Salah Sayyidina Muhammad, Zainal Abidin bin Muhammad Zain Fatimah binti Muhammad dan keluarga, Muhammad Haikal bin Ishaq dan keluarga Tanjung Malim Perak, Tijah Mat Sa'ad dan arwah Hasan Haji Bujang Al-Ostang, Nur Asmah Muhammad wilayah Persekutuan Labuan, hamba Allah Kampung Keladi Kulim Tikan Batu, Nur Wahidah sekeluarga Kampung Cegak Pendang, rombongan Adam dalam misi bantuan Kian. Jadi kita doakan insya-Allah semua niat pengajar kita Allah kabulkan, Allah mudahkan urusan mereka, Allah angkat kedudukan mereka, Allah bagi kemurahan rezeki yang halal dan diberkati, Allah kabulkan semua hajat mereka di dunia dan semua hajat mereka di akhirat. Moga-moga Allah bagi kesembuhan di atas semua penyakit. Allah bagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tabah dalam menghadapi semua ujian dalam hidup. Seperti mana
kita doakan pada mereka, kita harap yang sama Allah punya pada kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana iftah baina wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati rabbil alamin. Ya Sayyidi lu, ya Sayyidi lu, sampai sini bawah lagu ni. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. سيدي مولاي محبوبي ويا أملي يا حبيبا وحده يحنو ويشفع لي. سيدي مولاي محبوبي ويا أملي يا حبيبا وحده يحنو ويشفع لي. سيدي مولاي محبوبي ويا أملي يا حبيبا وحده يحنو ويشفع لي. يا ابن عبد الله روحي فيك والثة والجوى قد بات في قلي. يا ابن عبد الله روحي فيك والثة والجوى قد بات في قلبي وفي مقالي. سيدي 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 مولاي محبوبي ويا أملي يا حبيبا وحده يحنو ويشفع لي. سيدي مولاي ويا أملي يا حبيبا وحده يحنو ويشفع لي. حبك المشغول في صدري أتيه به خير ما قدمت من فعل ومن عملي. حبك المشغول في صدري أتيه به خير ما قدمت من فعل ومن عملي. سيدي 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 مولاي محبوبي ويا أملي يا حبيبا وحده يحنو ويشفع لي. سيدي مولاي محبوبي ويا أملي يا حبيبا وحده لي. بعد حب الله أنت الحب أنكشه في ثنايا القلب يا ريحانة الرسل. بعد حب الله أنت الحب أنكشه في ثنايا القلب يا ريحانة الرسل. سيدي 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 مولاي محبوبي ويا أملي يا حبيبا وحده يحنو ويشفع لي. سيدي مولاي محبوبي ويا أملي يا حبيبا وحده يشفع لي. ليتني ألقاك يوم العرض مبتسما وأوافي كافك البيضاء بالقبل. ليتني ألقاك يوم العرض
الأرض مبتسما وأوافي كفك البيضاء بالقبل سيدي 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 مولاي محبوبي ويا أملي يا حبيبا وحده يحنو ويشفعني سيدي مولاي يا أملي يا حبيبا وحده يحنو ويشفعني. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله. في غار هراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي الله في كل شروق وكل غروب ربي مجيدا يرجو الهدى لخطاه نادى ناجى إلهي لا رب سواه صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام يا هدى ربي ودواء قلبي محمد صلى عليك الله سلما وسلاما تلمح فيه وجها كريما حلو الكلام ربي رباه وبارك فيه خلقا عظيما شمس الهدى لخطاه نادى ناجى إلهي لا رب سواه صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام يا هدى ربي ودواء قلبي محمد صلى عليك الله الله قد اصطفى كنت يتيما أواك وبدين الحق قد علاك يا رفيقي في السعاد والشفيعي في الحساب يا بدر جل من سوى ناجى ناجى إلهي لا رب سواه صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام يا هدى ربي ودواء قلبي محمد صلى عليك الله
الله قد اصطفاك كنت يتيما أواك وبدين الحق قد عاناك يا رفيقي في الصعاب والشفيعي في الحساب يا بدر جل من سوى ناجى لا رب سواك صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام يا هدى ربي ودواء قلبي محمد صلى عليك الله محمد صلى عليك الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه